Dan mungkin sebelum kita nak tutup perbincangan kita tentang keluasan mazhab, antara rahmat yang Allah jadikan kepada kita umat Islam ialah perselisihan pendapat di kalangan sahabat. Sebab bila sahabat-sahabat ni berselisih pendapat, dia rahmatlah untuk kita. Kan? Sebab ada pilihan, ada ruang untuk kita memilih. Mungkin doktor boleh sebut sikit dan kaitkan dengan keluasan mazhab. Umar bin Abdul Aziz di antara yang menyebutkan benda ni. Dia mengatakan, dia kata ma uhibbu an la yakhtalifa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in kana lam yakhtalifu lakanat al ummah fi dhiq. Begitulah lebih kurang perkataan dia. Dia kata aku tak suka kalau sahabat-sahabat Nabi ni tak berbeza pendapat. Kerana fa innahum a'immah yuqtada bihim. Kerana mereka itu adalah imam-imam yang dituruti, yang diikuti. Kalau mereka tidak berbeza pendapat, dah tentu umat akan menjadi sempit. Maksudnya kalau mereka tak berbeza pendapat, maksudnya ijma' lah kan. Bila ijma', maksudnya tak ada ruang lagi untuk kita berbahas. Sebab tu kadang-kadang kita heran juga, sebab orang selalu tanya kita, dia kata dia ni bahas banyak panjang sangat. Ya, memanglah isu khilaf memang kita kena bincang bahas panjang. Orang tak bincang bab ijma'. Kalau bab ijma' orang tak bincang. Kan takkan orang nak berkata puasa Ramadan wajib. Jadi boleh tolong hurai? Kita kata you dah hurai, dah simple. Puasa Ramadan adalah satu kewajipan. That's it. Kalau siapa nak bantah, maka dia telah membantah ijma'. Kalau dia ingkar setelah ditegakkan hujah, maka dia telah menjadi kafir. Kerana dia telah menolak satu ma huwa ma'lum minad din bi darurah. Benda yang telah diketahui, yang sepatutnya diketahui, yang wajib diketahui oleh semua orang, semua lapisan masyarakat apapun ilmunya. Apabila ada sahabat berbeza pendapat, maka di sinilah ruang untuk kita memilih pandangan yang tepat. Dan apabila berlaku darurat yang kita langsung tak boleh nak lepaskan masalah umat ni, melainkan dengan memilih pandangan yang tu, maka sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata, aku akan pilih pandangan tu untuk menyelesaikan masalah umat, untuk membebaskan umat ni daripada dosa. Setidak-tidaknya ambil qaul yang ni. Adalah mazhab yang kata boleh dalam masalah ni, daripada kita ambil langsung tak ada yang kata boleh. Kerana ada mujtahid yang telah memilih pandangan tu. Tapi dengan syarat-syarat yang tertentulah, dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak. Umpamanya, kita bagi contoh, satu orang dia pergi umrah ke, pergi haji ke, dia perempuan dalam keadaan dia haid. Kan? Dalam keadaan dia haid. Bila dia haid, semua amalan-amalan terutamanya haji boleh dilaksanakan, termasuk ihram, boleh ihram dalam keadaan haid, tapi dia tak boleh tawaf. Tak selesai. Bila tawaf tak boleh, maka sa'i tak boleh. Kerana sa'i, dia mesti berlaku selepas daripada tawaf yang sah. Jadi bila mana dia tak mampu nak tawaf, maka dia kekal dalam ihram, dia tak boleh keluar, dia tak boleh tahallul. Jadi katalah dia ni duduk jauh, dia duduk Malaysia umpamanya, nak dapat visa haji bukan senang. Orang nak balik lah. Orang nak balik. Orang tak ditunggu dia. Jadi macam mana dia nak buat? Dia pun mempunyai kemampuan yang terhad. Maka bila kita tengok, dalam masalah ni betul kita memilih pandangan majoriti yang mengatakan wajib untuk berwudu dan bersuci apabila dalam keadaan suci bila nak bertawaf. Tapi dalam keadaan yang terlalu darurat, maka sebab itu ramai di kalangan ahli-ahli ilmu mengatakan engkau boleh ambil pandangan Ibn Taymiyah yang mengatakan boleh bertawaf dalam keadaan yang haid itu. Selesai masalah umat ataupun tidak selesai? Selesai. Ramai yang bertanya masalah ni. Bahkan minggu lepas ada seorang sahabat tanya, dia kata isteri dia dalam keadaan yang seperti ini, kita kata ambil pandangan ni. Mungkin di Malaysia ni kadang-kadang ada orang dia skeptik dengan Ibn Taymiyah. Tapi berapa banyak pandangan Ibn Taymiyah yang telah digunakan dalam negara ni, umpamanya tas'ir, meletakkan harga. Tak boleh mengikut mazhab kita ni untuk meletakkan harga. Bahkan itu pandangan majoriti ulama. Harga shilling ni, tas'ir tak boleh. Tapi apabila kita melihat suasana pasaran telah berubah, makanan-makanan asasi mesti dijaga supaya tidak berlaku monopoli dan manipulasi harga. Maka kerajaan telah mengambil pandangan Ibn Taymiyah. Dan sebahagian ulama-ulama mazhab pun ada yang berfatwa, tapi itu bukan pandangan yang muktamad. Ibn Taymiyah antara orang yang menyebutkan perkara ini, dan pandangan Ibn Taymiyah diguna pakai. Dalam perbankan cukup banyak. Dalam urus niaga ni, barang kemas yang emas dan perak ni, ramai dah memakai. Banyak badan-badan fatwa telah memakai pandangan Ibn Taymiyah. Tapi dalam masalah ni, bila sebut Ibn Taymiyah, seolah-olah macam Ibn Taymiyah ni bermasalah. Tapi banyak pandangan fatwa Ibn Taymiyah telah diguna pakai. Cuba cek balik pandangan yang orang-orang Melayu
buat duk pajak kebun dan sebagainya ni, ada ke? Ada tak fatwa mazhab Syafi'i? Apa muktamad mazhab Syafi'i lah masalah ni? Dia Ke tak kita sedar ambil dia pandangan Taimi. Ibn Taimiyah? Ke kita ambil pandangan Ibn Taimiyah? Ya. Kan, yang pajak-pajak kebun ni. Kan? Itu benda yang kita kena fikirkan bersama. Menyelesaikan Menyelesaikan banyak banyak pandangan. Menyelesaikan banyak pandangan. Kalau tak, kita akan berada dalam keadaan yang sukar. Rahmat sebenarnya. Sebab itu, tanyalah orang-orang perbankan. Orang perbankan dia akan cari. Dia akan cari mana yang boleh selesaikan masalah. Kan? Kerana kita hidup di zaman yang rencam. Tak boleh untuk kita terikat hanya dengan satu pandangan dalam setiap masa dan setiap keadaan di zaman ini. Allahuakbar.